Assalamualaikum. Assalamualaikum. Selamat petang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jam pun sudah pukul 2.31 petang. Saya rasa kita boleh mulakan lah ya. Dan partisipan pun sudah mencapai angka 34 orang. InsyaAllah mana-mana yang akan masuk tu kita alu-alukan lagi lah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Yang saya alu-alukan pengarah PPKA Dr. Junainah dan semua semua kaki tangan UMS yang mengikuti sesi perkongsian PPKA Talk Series pada petang ini. Bagi memberkati majlis ilmu kita pada petang ini, kita buka majlis dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah, dan bagi rakan-rakan yang bukan beragama Islam bolehlah membaca mengikut kaedah masing-masing. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Boleh dengarkan suara saya? InsyaAllah. Boleh, insyaAllah. Panzu. Okay. Dialu-alukan sekali lagi lah pengarah PPKA Dr. Junainah, Puan Zuraini, Ketua Pentadbiran PPKA dan semua rakan-rakan dari JAFPIP yang lain, dan dialu-alukan penceramah kita pada petang ini, Puan Iza. Okey. Okey, sebelum kita memulakan, actually saya maklumkan sajalah ya, PPKA Talk Series yang ke-6 ini merupakan anjuran PPKA, Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Akademik PPKA, dan pada kali ini ianya berkisar kepada perkongsian ilmu di bawah tajuk EXA. Saya rasa EXA ni sudah tidak asing lagi lah pada pemahaman dan pengetahuan rakan-rakan JAFPIP sekalian. Pelaksanaan dia pun saya rasa sudah hampir 100% sudahlah kan di semua JAFPIP. Mungkin kita sekarang berada di tahap pengukuhan dan perlu refreshment lah. Kami actually di PPKA sendiri merasakan EXA ni perlu refreshment kepada kami. Dan saya rasa semua rakan-rakan yang lain pun sama juga lah kan. Okey. Tanpa melengahkan masa lagi, saya actually memperkenalkan sikitlah kita punya penceramah yang bakal berkongsikan ilmu tentang EXA pada petang ini. Yang kita jemput adalah Puan Nurul Izzah binti Muhammad Nurdin, penolong pendaftar di HUMS sekarang, dan beliau juga merupakan Ketua Jawatankuasa Promosi EXA UMS. Jadi beliau ni sepengetahuan saya dan sekenalnya saya dengan beliau ni, beliau adalah orang yang sangat berpengalaman dan berpengetahuan dalam pelaksanaan EXA. Bermulanya EXA di UMS ni, saya rasa dia adalah antara orang yang mula-mula bersama dalam Jawatankuasa Induk lah. Saya rasa kami tidak salah menjemput orang, kan? So, tanpa melengahkan masa lagi, saya jemputlah Puan Izzah untuk berkongsi ilmu berkenaan EXA. Okay. Oh ya, sebelum bermula, sorry Puan Izzah, sebelum bermula, link kehadiran, saya ingin maklumkan yang link kehadiran akan kami sharekan di ruangan chat nanti, dan mohon semua peserta untuk mengisi nama dan nombor IC lah kan, nama dengan betul, sebab kita akan bagi IDP. Ya betul Ashraf, kita akan bagi mata IDP dan digital
cert lah, digital sijil kan. Okey. Saya serahkan majlis dengan kepada Puan Izzah, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Dengar suara Dengar Puan saya? Izzah tapi Boleh, macam boleh jauh. insyaAllah. Boleh dengar. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Sebelum saya memulakan perkongsian ilmu saya pada hari ini, terima kasih saya ucapkan kepada Puan Kashfi selaku penolong pendaftar di PPKA. Saya juga ingin mengalu-alukan ingin mengucapkan terima kasih kepada Dr. Junainah Jaidi, pengarah Pusat Pembangunan dan Kecemerlangan Akademik kerana menjemput saya, kepada Puan Zuraini Hamdin, Ketua Pentadbiran PPKA dan sahabat-sahabat sekalian. Dengar tapi tenggelam sikit, betul tak Ashraf? Okay. Sebelum saya memulakan perkongsian ilmu pada hari ini, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada PPKA kerana menjemput saya. Saya sekadar berkongsi ilmu yang saya ada. Saya bukanlah orang yang hebat sangatlah. Tapi apa ilmu yang saya ada, betul Puan Kashfi cakap, saya adalah di antara pioneer untuk EXA, Dewan Kasih EXA Induk di UMS. Jadi saya akan berkongsi sedikit sebanyak ilmu yang saya ada. Dan saya sangat berterima kasih dengan PPKA sebab refresher course ni sangat bagus kerana saya rasa takut ada di antara jabatan atau fakulti yang dah macam lupa atau dah tak buat EXA kan kat tempat dia. Jadi ini salah satu perkongsian supaya kita dapat ingat balik semula EXA tu apa dan kita boleh sustain. Pengekalan tu yang paling penting. Jadi izinkan saya Dr. Jun dan rakan-rakan semua untuk saya memulakan perkongsian saya pada hari ini. Okay. Saya sebelum tu saya perkenalkan diri saya Nurul Izzah binti Mak Nordin. Sekarang ni saya adalah penolong pendaftar di Hospital UMS. Sekarang saya di PPV UMS. Jadi siapa yang belum vaksin, sila datang ambil vaksin di PPV UMS. Bagi nama kat saya kalau nak. Itulah terus walk in hari ni. Saya buka tu sampai jam 4.30 ni. Siapa yang belum vaksin, type WhatsApp saya. Ya, okey. Saya merupakan Ketua Jawatankuasa Promosi EXA UMS. Okey. Seterusnya. Okey, ini. Jadi hari ini apa yang saya akan kongsikan kepada anda semua? Masihkah anda semua ingat EXA? EXA, terseksa lah ni. Okay, seterusnya saya akan cerita tentang fasa pelaksanaan EXA kat UMS ni macam mana kita buat. Untuk pembentukan EXA ni, kita ada buat jadual perancangan, kita ada bentuk jawatankuasa, kita bahagikan zon-zon di EXA ni dan kita juga buat perasmian EXA. Kemudian kita buat latihan EXA dan kita ada persijilan. Dan saya akan share sikitlah kriteria audit. Ini sikit sajalah sebab kita ni ada refresh kan. Okay. Jadi, masihkah anda semua ingat EXA? Masihkah ingat? Lama dah tinggal ni kan? Okay. Apa maksud EXA? EXA, semua orang cakap EXA ni terseksa. Dengan EXA ni apa? Main tapuk-tapuk. Begitu bah. Kan? Jadi, lupa saya beritahu. Kalau ada di antara yang nak tanya soalan, boleh terus tanya soalan dengan saya. Kalau segan untuk bercakap, cakap di chat lah. InsyaAllah saya boleh jawab, mana yang boleh jawab. Okay, jadi apakah itu EXA? EXA ialah ekosistem kondusif sektor awam. Ya, itu nama penuh EXA ni lah. Alright. Kenapa kita semua perlu EXA? Kenapa? Okay. Cuba tengok ni. Ini ialah dalam kawasan Universiti Malaysia Sabah. Tanpa kita sangka ni, tengok dalam keadaan, saya tak tahulah yang kiri di atas tu store ke, tapi barang letak je begitu. Sebelah kanan ni ialah meja yang patutnya sudah dilupuskan. Di bawah tu ada tongtong meja berterabur tu.
Dan ini bawah ni saya rasa tempat simpan barang-barang semua ni. Letak je satu tempat. Okey. Ini adalah situasinya berlaku dalam Universiti Malaysia Sabah ya. Ini dalam UMS ni, gambar-gambar yang saya ambil ni. Pintu ni, tengok. Saya rasa banyak ni pintu bilik-bilik pensyarah ke kan, bilik yang begini. Dan yang sebelah kanan ni dari segi keselamatan. Tengok kita simpan barang-barang di bilik elektrik mana. Ada kerusi, tangga, kita letak semua barang-barang di situ. Kan? Okay. Di sebelah kiri, bilik AHU ni penuh dengan partition-partition dan barang-barang. Kita letak di sini. Dan yang sebelah kanan ialah wayar. Saya rasa semua tempat mengalami masalah yang sama. Wayar berselerak, berterabur. Ada tong oksigen lagi di situ. Ini pun sama. Saya tak akan menamakan JFPID. Yalah, jadi masing-masing ambil ni lah, ambil tindakan. Dan sebelah kanan ni pun macam satu tempat dijadikan store, tapi letak je semua barang di situ lah, tanpa disusun dengan baik. Ini saya rasa isu kenapa kita perlu EXA ya. Okay. Saya rasa kalau tengok pun dah tahu kat mana ni. Nampak buka dalam tu, saya rasa barang tu mungkin dah bertahun-tahun lamanya dibiarkan. Untuk gambar sebelah kiri di atas. Di bawah ni wallpaper yalah, kan kita kadang minat masing-masing kan. MU sukan bola yang kita minat. Sebelah kanan di lab, keadaan di lab di UMS. Bawah ni saya rasa tempat makan yang ditinggalkan dan dibiarkan. Mana ni? Ini sebelah kanan saya rasa semua orang tahu. Ni di galeri atas tu kan. Jadi depan luar cantik tapi pergi ke belakang dia. Inilah lepas diperiksa keadaan di belakang pentas yang cantik tu. Okay, dan sebelah kiri ni macam mana selalu kita simpan barang di laci dan terus dibiarkan, terus dilupakan keadaan dia. Okay. Ni lagi. Di mana ni? Saya nak letak je semua barang satu tempat. Kotak. Selalunya memang beginilah keadaan kita kan. So, mudah dan senang. Nanti bila kita cari barang tu agak susah. Jadi, sebelah kanan ni di dalam satu bilik. Mungkin bilik tersebut dijadikan store penyimpanan. Okay, di bawah dalam keadaan wayar yang berselerak. Dan saya rasa yang sebelah kiri ni adalah semua prospektus atau majalah-majalah lama yang masih disimpan oleh kita semua. Ini gambar di kawasan tempat kerja. Keadaan meja, workstation masing-masing. Di bawah adalah sinki. Saya rasa kadang-kadang ada tempat yang begitu kan, yang kita tak perasan pun di bawah sinki kita banyak benda-benda yang tidak diperlukan, tapi kita biarkan dan menyebabkan berlumut atau berlendir. Seterusnya, bilik yang ditinggalkan, selalu macam itulah, banyak sampah-sampah dan barang. Dan yang gambar bawah adalah hiasan perayaan. Dulu setiap kali kita ada apa-apa event kan, kita akan tampal pokok Christmas, kita akan sediakan pokok Christmas. Kalau hari raya kita akan buat ni lah, ketupat. Tetapi waktu kami datang ni, perayaan tu dah lama, dah berbulan-bulan, tapi masih lagi benda tu kekal di situ. Jadi ini ditegur oleh juru audit lah ya. Okay. EXA juga selalunya dia akan cek kad petak kita di store ya, sebab sama ada barang yang ada di rak tu tally tak dengan kad petak tersebut. Itu salah satu audit EXA lah untuk kriteria dalam store dan filing. Dia akan cek tu. Dan seterusnya ialah sebelah kanan ni, ini pun saya rasa satu tempat dijadikan store, jadi semua letak barang di situ. Jadi keadaan dia tidak tersusun, barang yang tak digunakan pergi kita simpan, kita tak ada sisih kan, kita belum buat sisih. Okey, habis gambar-gambar yang saya jumpa di dalam UMS.
Jadi saya nak refresh balik. Sebenarnya EXA ni dari mana? So saya imbas konsep EXA tu ialah daripada 5S. Dulu kita buat 5S kan. Kita sisih, buang dulu barang. Lepas tu kita susun barang tu. Sapu, kita sapu yang benda yang berhabuk. Kemudian kita seragamkan, kita buat label. Last kali, sentiasa amal. Jadi itulah susun, sisih, sapu, seragam, sentiasa amal. Itu kita panggil 5S dulu kan. Dulu 5S ni kalau ingat, kita buat parking kan. Dulu parking lah style. Sekarang kita dah tak buat tu lah. Jadi dalam 5S ni benda yang paling susah kita nak buat ialah sentiasa amal. Sebab benda tu kena sustain secara istiqamah. Berkekalan tu sangat susah lah. Benda tu lah paling susah. Tapi InsyaAllah kita boleh cuba kita boleh cuba. Dengan cara macam ni lah kita kena refresher course kena ada. Okey. Jadi kenapa daripada amalan 5S tahun 2010 kemudian mampu try untuk buat tahun 2013 fasa percubaan dia buat ekosistem 5S plus. Kemudian pada 2014 penjenamaan semula rebranding kepada EXA iaitu ekosistem kondusif sektor awam. Itulah sejarah EXA ni lah. Maksudnya daripada 5S kepada 5S plus kemudian kepada EXA pada tahun 2014. Tujuan kenapa kita jadikan penjenamaan EXA? Sebab mampu rasa kita perlu memenuhi keperluan semasa, kita perlu meningkatkan persaingan antara agensi. Ada macam UMS, kita kena ada identiti sendiri. Untuk pengetahuan semua, UMS adalah the only IPT yang mendapat sijil EXA secara keseluruhan. Kat tempat lain dia orang ada persijilan tapi hanya mungkin jabatan pendaftar saja yang dapat gitu. Tapi di UMS kita dapat the whole university lah. Itu adalah identiti UMS lah. Kita dah dapat EXA keseluruhan dan perlu kekal relevan dan sebagai image baru. Dulu kita buat 5S, sekarang kita buat EXA. Elemen EXA. EXA lain dengan 5S. Sebab apa? Sebab ada 5 elemen ni. Image corporate. EXA ni dia corporate image lah. Kedua, dia kena persekitaran kerja kita kena kondusif. Lepas tu dia melibatkan ke semua agensi yang ada kat Malaysia ni. Yang keempat, dia ada elemen kreatif dan inovatif. Ni wajib ada. Dan kita ada elemen go green. So 5 elemen ni menyebabkan EXA tu ada, terbentuk dengan baik lah. Okay. Saya akan share gambar-gambar image corporate di UMS ni. Kalau ada nak tanya soalan, boleh tanya terus ya. Okay, ini adalah image corporate yang ada di UMS. Kita ada di perpustakaan UMS. Kita ada koleksi khas di tingkat 3 tu, kata saya tak silap. Itu corporate. Kita ada di bangunan chancellery pun kita ada image corporate UMS dan IPB counter dia pun cantik, smart. Ini di antara lah image corporate yang berada di UMS ya. Elemen yang pertama image corporate. Sebelah kiri itu ialah FPAP. Sangat bersih, cantik, seragam, tersusun. Di bawah tu ialah Mega Lab. Tetapi sekarang dah tak ada kan Mega Lab tu, jadi U-Science. Sebelah kanan ialah bilik pegawai. Bawah ni ialah gambar laci. Ada soalan di chat macam mana pembudayaan Puan Norisah. Boleh sharekan tips pembudayaan EXA semasa pasca pandemik ni on dan off the office. Okey. Sebab ada di antara kita sekarang ni ikut arahan pekeliling UMS, arahan pekeliling kita kena ada berada di UMS dah 8 jam kan. Tetapi 60% saja pentadbiran. Macam kami di kesihatan kerana 100%. Macam mana cara pembudayaan dia? Apa kata setiap JFPIB ni kita bagi satu benda yang setiap kali diorang datang tu diorang kena buat. Contohnya sesiapa kaki tangan yang hadir pada hari yang diorang ditetapkan ikut jadual tu, diorang kena
20 minit buat eksa dekat tempat dia orang. Buatlah macam tu. Itu kalau untuk nak pembudayaan lah. Kan? Asalkan ada. Kena buat 20 minit setiap kali diorang datang tu kita buat eksa. Sama ada di tempat kerja kita atau di workstation diorang, di laci ke. Itulah salah satu pembudayaan. Sebab nak jumpa semua orang memang tak boleh sekarang kan. Jadi kita boleh cuba dengan cara itulah. Puan Norisah. Ustazah. Seterusnya adalah elemen kedua, pelbagai agensi. Eksa ni melibatkan semua ya, bukan kita saja IPT. Dia ada agensi dia tu, ada Perkhidmatan Awam Persekutuan, negeri, badan berkanun, kita semua terlibat. Jadi kita di bahagian jenis agensi kita ialah badan berkanun terlibat, di bahagian sosial pun terlibat. Jadi kita di bahagian Kementerian Pengajian Tinggi. Jadi eksa terlibat kepada semua, bukan hanya satu saja. Seterusnya. Dari segi keselamatan, polis pun terlibat, immigration pun terlibat, tentera semua terlibat. Jadi kita adalah di bahagian IPT lah, bahagian sosial. Itulah yang elemen yang kedua eksa ni, melibatkan kepelbagaian agensi. Jadi semua orang terlibat, bukan kita sahaja. Kalau pergi di hospital-hospital, semua hospital, majoriti hospital ada eksa. Kalau kita melawat custom pun ada eksa, polis pun ada eksa, diorang pun ada, semua ada. Okey, elemen ketiga. Kreativiti dan inovasi. Ini adalah gambar-gambar saya share. Apakah kreativiti dan inovasi yang terdapat di UMS? Dung in bin. Maksudnya dia buang sampah tapi buang melalui guna bola keranjang. Macam tu punya style lah. Okay. Seterusnya, dari segi tempat penyimpanan kertas, dia orang guna kotak yang lama dan dia buat jadi kreatif. Secara kreatif menghasilkan tempat penyimpanan kertas. Di bawah tu ialah botol-botol mineral yang sudah tidak digunakan, dijadikan tong sampah atau bakul untuk menyimpan. Ikut ni lah 3R. Tin, metal, kertas. Itu salah satu aktiviti kreatif yang ditunjukkan oleh kaki tangan. Yang di sebelah kiri pun sama, menggunakan kotak. Jadi balik cantik-cantik, jadikan dia tempat untuk 3R, recycle, reuse dan seterusnya. Okey. Elemen seterusnya Go Green. Go Green adalah kita akan buat penjimatan. Jadi di peringkat Jawatankuasa Induk, kita selalu mengadakan kempen promosi eksa lah. Dari segi penjimatan elektrik, dari segi kita kena ada sudut Go Green untuk kita recycle balik kertas-kertas kita. Jadi itu adalah salah satu tips untuk kita jimat elektrik dan kita kena buat Go Green di kita punya jabatan lah, di peringkat jabatan masing-masing. Faedah, saya rasa semua orang tahu kenapa kita perlu eksa, apa faedah eksa ni. Kita nak persekitaran tempat kerja kita bersih, kemas dan rapi. Terusnya, nak meningkatkan kecekapan dan keberkesanan pengurusan organisasi. Dan sebenarnya tanpa kita sedari, eksa juga dapat mengurangkan pembaziran. Dan sebenarnya, eksa boleh meningkatkan disiplin kita. Sebab kalau kita disiplin tiap-tiap hari, buat eksa tempat kita pun bersih. Kita pun teratur, senang kerja pun mudah, nak cari file pun senang, nak cari barang-barang dalam store pun senang. Itulah eksa ni penting. Dan dia juga menjana idea kreatif. Maksudnya kalau ada je apa-apa kita buat, perkara yang kreatif dan inovatif, kita akan menjana pemikiran kaki tangan kita untuk buat sesuatu yang luar kotak dan kita dapat meningkatkan mutu pencapaian perkhidmatan kita kepada customer masing-masing. Sebab bila senang file cari, barang pun senang cari, apa-apa dokumen pun senang cari daripada eksa ni, jadi kita pun cepat, cekap dan customer pun puas hati dengan perkhidmatan kita lah. Inilah faedah eksa. Okay. Macam mana eksa ni kat UMS? Okay, saya ceritalah macam mana mula-mula kita. Mula-mula kita ada mesyuarat pada Januari 2014. 2015 diorang wujudkan Jawatankuasa Pemandu Kualiti. Lulus peringkat PBPO. Jadi kita lancarkan eksa selepas dah lulus di peringkat PBPO. Sekarang kita panggil JPO, Jawatankuasa Pengurusan Universiti. Kita lancarkan eksa ni pada 2016. Lepas pelancaran tu kita gila-gilakan satu universiti. Kita
berganding bahu, bantu sama-sama, kita dapat CJ cemerlang oleh mampu pada 2017. Jadi selepas tu 2 tahun kemudian mampu datang balik 2019. Kita buat persijilan balik, kita dapat persijilan semula oleh mampu dan sekarang kita still ongoing lah dari segi EXA tu. Ini adalah roadmap EXA di UMS lah. Kalau semua orang nak tahu. Ini paling penting. Kalau di peringkat induk kita dah buat pelaksanaan EXA ni menyeluruh, lepas ni saya akan cerita kalau di peringkat jabatan kena buat macam mana. So, peringkat induk kita dah bentuk, kita buat dulu jadual, takwim, kita dah bentuk jawatankuasa, kami dah bahagikan zon, kemudian kita dah buat perasmian, kita buat latihan EXA kepada semua orang dan kita dah ada persijilan. Maksudnya dari peringkat EXA UMS, kita dah settle semua. Soalan lagi tu, Faniza dari itulah Ustazah tu. Norisa. Puan Izzah, staf selalu komentar seksa bila buat EXA. Apa komen Puan dan cara terbaik untuk menukar dan memperbaiki persepsi kaki tangan yang negatif ni berdasarkan pengalaman Puan? Saya tak rasa. Saya rasa ramai juga yang begini ni kan. Ramai. Jafif. Ramai, saya rasa cabaran. ramai. Betul. Itu cabaran. Kami dari peringkat induk lagi lah macam-macam. Saya nak cerita ya, saya nak sharing lah. Waktu kita mula-mula buat yang waktu kita semua dapat persijilan 2017 yang kita cemerlang tu, nak memulakan tu di peringkat semua kan sangat susah dan kami tak dapat support dari semua untuk pengetahuan lah. Bukan semua orang terima dan bukan semua orang suka. Bukan di peringkat kita je, maksudnya ada yang ketua-ketua jabatan juga ada yang menolak lah, minta maaf lah. Tetapi kita yakinkan diorang yang sebenarnya EXA ni kalau kita buat betul-betul dan kita sustain, benda ni sangat baik. Ustazah Norish dan semua. Tetapi masalah kita ni saya rasa kita hanya bersedia waktu audit saja. Itu masalah kita. Dan audit tu pula kita main tapuk. Itu yang saya rasa lah pendapat peribadi saya. Maksudnya, audit EXA nak datang. Jadi kita pun kemas. Kita tapuk-tapuk masuk dalam kereta kan. Betul kan? Saya tahu tu. Reality tu. Kan? Saya tahu tu. Tetapi kalau buat betul-betul lah, saya rasa kalau buat betul-betul, kita mana yang misalnya yang benda yang contohnya tempat tu tak bersih, kita make sure bersih je, kita susun elok-elok, kita label, benda ni belum siap, benda ni dalam proses tindakan, tak ada masalah, benda tu tak ada masalah. Tetapi pembudayaan tu sangat sukarlah. Ustazah Norish, saya tahu tu. Saya faham kenapa semua orang cakap terseksa. Sebab dia orang hanya buat time audit tu je kita bersedia. Kan? Tetapi jika kita jadikan benda tu culture, itulah culture. Kalau culture tak ada masalah. Tapi sebab kita hanya jalankan benda tu waktu audit je baru kita beria-ria kan buat. Tapi kalau sekiranya kita ada culture, buat di pejabat tu memang 10 minit sebelum pulang tu kita kemas tempat kita, kita check okey bagus semua, tak ada masalah. Tapi nak menukar dan memperbaiki negatif ni bukan mudah lah. Tapi kita keep cakap benda yang positif, boleh tu kita boleh buat pelan-pelan kan. Sama-sama support each other, insyaAllah okey tu. Kita bagi je kata-kata motivasi dan positif dan kita usaha je untuk buat benda tu sebagai budaya je. InsyaAllah benda tu dipermudahkan lah. Itu dari segi saya lah sebab nak menukar persepsi seseorang bukan mudah tapi kita cuba dan kita bagi motivasi, nanti okey lah. Tapi saya akan share tu macam mana kita nak bagi kaki tangan termotivasi. So kita kena bagi dia something. Kita kena bagi dia hadiah, kita kena bagi dia promotion, kita kena bagi dia bintang-bintang untuk dia rasa hebat lah, untuk dia rasa dihargai sebab atas usaha dia tu lah. Nanti Izzah akan share juga tu dekat slide nanti ni. Itu salah satu lah selain daripada kita jadikan dia budaya, kita kena bagi dia ni lah. Bagi dia apa? Bagi dia bintang, bagi dia sijil penghargaan, kemenangan ke, kita kena buat macam tu lah. Supaya dia happy dengan apa yang dia buat lah.
Harap menjawab ya, Ustazah Norisa. Apa? Ya. Okey, ini Syarikat Organisasi Eksa, UMS, penaung Datuk Taufik, penasihat, pendaftar, ketua kluster kami. Saya mau perkenalkan Encik Azmi Jumat selaku ketua kluster kami menggantikan Encik Samsuddin Nordin. Dah tukar ya. Setiausaha masih Encik Azlin dan saya ketua JK Promosi, JK Latihan Encik Effendi dan ketua audit Puan Cik Samsiah. Okay. So dalam UMS ni kita ada, tengok tu, 9 bahagian. 9 bahagian dekat kampus induk. Lepas tu kita ada di KAL 1, kita ada FPL 1. Itu baru 9, 10, 11 lah. Okey. Dan kita ada dalam setiap bahagian tu pula kita ada 40 zon di kampus induk, 1 zon di KAL, 1 zon di FPL. So kita ada 42 zon kami jaga. Ini untuk pengetahuan je ya. Okay, ini bahagian 1. Kita buat berdasarkan mana yang dekat-dekat. Jadi FKJ, FKI, PPDM, Keselamatan, PPIB, FSSA ni satu bahagian. Tapi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zon. Okay. Bahagian 2 ni area JTMK, Pusat Islam di bahagian 2 ya, Ustazah Norisa. Zon sukan, PPI, instrumen, FSMP, itu di bahagian 2. Bahagian 3, area sanalah, FPEP, PML. Sekarang kita dah ada Fakulti Pengajian Islam. Kan? Semua area bahagian 3 lah. Okay, bahagian 4, semua institut. IPMB, IPB, IBTP. Okay. Bahagian 5 di belakang-belakang kami lah. Fakulti Perubatan HMS, BPA, Pasca, Jaringan Industri, PLAMS. Itu bahagian 5. Bahagian 6, area Dewan Chancellor, Perpustakaan, alumni dan penerbit. Itu bahagian 6. Okey, ini bahagian 7 dan 8 ialah Sandakan dan Labuan. Okey, 9 ni ialah bahagian inilah PPKA kan, di bahagian 9. Sebab dia ada bangunan Chancellery, Blok Selatan dan Blok Utara. Ini hanya ni lah, saya share je lah apa-apa zon yang kami jaga. Kita ada dasar UMS. Biasa setiap JFPIB ada benda ni dan ditampal. Dan kita ada garis panduan, apa-apa buka kitab ni, refer ke sini, macam MSISO lah. Kita refer je kitab ni juga, garis panduan Eksa UMS. Tetapi garis panduan Eksa UMS pun kita akan berpandukan daripada mampu jugalah. Jadi pelancaran Eksa tu 2016 kita dah buat. Waktu tu Prof. Datuk Dr. D. Kamarudin Dimudin adalah Naib Chancellor UMS ke-5 dan Cik Nokman adalah pendaftar waktu tu. Okey. Saya share ya apa yang Jawatankuasa Latihan kena buat. Nanti lepas ni baru kita tengok. Setiap JFPIB ni kena buat apa untuk membuat pengekalan Eksa ni. Lepas ni kita tengok. Tapi ini saya buat induk dulu apa yang kami buat. Lepas ni baru kita share kenapa korang kena buat ni lah. Latihan kena buat macam ni lah. Macam hari ni kalau kira salah satu JK latihan yang kena buat lah. Kita kena buat seminar Eksa. Dulu bolehlah fizikal. Tapi sekarang ni online kan. Atas sebab pandemik. Kita tak apalah. Ada usaha ke arah tu. Tahniah PPKA lah. Ada usaha. Kita buat perkongsian amalan baik. Ustazah Norish tu yang bagi perkongsian ni. Amalan baik di Pusat Islam. Jadi bila kita sharing amalan baik di tempat tu, mana zon-zon yang bagus ni sharing. Jadi zon lain akan terikut. Begitu. Okay. Waktu ni kita nak disijilkan. Jadi kita buat pemunyian dokumen untuk mampu check. Okay, dan kita ada buat ni lah kursus audit. Okay, itu Jawatankuasa Latihan buat. Promosi apa yang kena buat? Promosi kita ada Facebook Eksa UMS. Siapa yang belum join atau belum jadi ahli dalam grup ni boleh join. Eksa UMS. Cari je. Okay, dan kita bagi taklimat. Saya macam saya ni saya kena promote Eksa di UMS. Dulu ini kita ada buat. Dulu waktu kita boleh fizikal. Dan Jawatankuasa Promosi kena pergi melawat. Tapi sekarang tak boleh. Nanti kita doakan wabak ni dah tak ada. Kita boleh melawat lah. Kalau boleh nanti kita pergi sama-sama. Saya boleh urus. Kita pergi ramai-ramai. Kita pergi
Intan Sabah atau ni lah kat sebelah apa Persekutuan. Cantik tu tempat dia, memang best. Dia punya extra terbaik tu. Dan the best is custom. Kita pergi custom. Kalau nak pergi apa jabatan custom port tu kita boleh pergi sana melawat. Ini custom juga di Sandakan. Promosi juga kena buat gotong royong. Jadi gotong royong dalam UMS ni yang menghidupkan adalah JK promosi lah. Gotong royong. Okay, dan kalau untuk pelajar baru pun tim jawatankuasa promosi yang kena promote kepada pelajar-pelajar baru UMS lah. Wallpaper semua jawatankuasa promosi yang buat. Banting. Apa-apa kempen, maafkan saya. Hebahan semua JSKSI yang buat ya. Promosi. 5 minit ekstra setiap hari boleh buat di peringkat JFPIB masing-masing. Kempen tu secara berterusan. Dan semalam ada keluar kan? Jika promosi ada keluarkan tentang kempen penjimatan elektrik. EXA macam mana? Audit dia agak kritikal tapi okey. Audit kerja dia mengaudit lah. Macam kita MSISO tu. Dia kena pergi mengaudit. Di setiap PTJ kita pergi audit. Kita ada audit dalam dan kita ada audit luar lah. Okey. Peringkat jabatan. Ini saya nak share. PPKA dan sesiapa saja yang mendengar. Rakan-rakan sekalian. Okey. Peringkat jawatan. Korang yang pertama, korang kena buat jawatankuasa. Okey. Yang kedua, buat takwim. Apa nak buat? Yang ketiga, kena ada latihan. Macam hari ni, latihan EXA. Yang keempat, audit. Audit peringkat jabatan tu. Dan yang kelima, pengiktirafan. Puan Norisa, Ustazah Norisa, pengiktirafan yang saya nak cakap. Jadi, apabila kita suruh staf bawahan kita untuk buat EXA, dan diorang dah buat dengan cara yang terbaik, kita kena bagi pengiktirafan kepada diorang. Di peringkat management pun apa kata kita buat satu bajet ke untuk EXA ni. Jadikan untuk EXA ni macam mana nak buat EXA dan mungkin kita boleh buat macam mana kita nak bagi pengiktirafan kepada kaki tangan kita. Yang pertama, wujudkan jawatankuasa. Ini saya bagi contoh di HMS, kami dah wujudkan jawatankuasa. Kena ada 3. Penaung, penasihat, seorang ketua, setiausaha untuk bantulah. Paling penting 3 ni, kita kena ada JK promosi, JK latihan dan JK audit. Itu je di peringkat masing-masing lah, JFPIB masing-masing. Okay. Selepas tu kami sudah lantik, kita ada orang-orang yang bantu ketua-ketua ni. Jadi kami pun keluarkan tahniah atas pelantikan poster ni. Kita promote lah supaya diorang rasa dihargai lah. Okay. Kalau nak buat zone pun boleh. Macam HMS kan besar, ada di poli, ada di dialisis. Jadi kami ada zone-zone lah juga. Jadi kita lantik ketua-ketua tu dan dapat surat pelantikan selama 2 tahun. Selepas tu kita ada buat takwim. Bila kita ada takwim, kita tahu apa nak buat. Jadi kalau di peringkat kami, kalau yang setiausaha dia ada mesyuarat, audit kami ambil simple je. Workstation dengan pantry. Tapi kalau nak audit ni kena pilihlah mana tempat yang boleh berlawan. Selalunya workstation lah paling senang. Bukan semua tempat ada pantry yang banyak. Kalau di PPKA ni, saya rasa boleh buat pertandingan workstation lah. Workstation terbaik, lepas tu bilik pegawai terbaik lah. Sebab korang kan kecil. Kan? Kalau tandas tak ngam pula. Sebab berkongsi kan. Pantry pun bukan ada banyak. Kan? Jadi kalau di PPKA boleh buat workstation terbaik. Panggil audit. InsyaAllah nanti kita buat tu. Saya rasa Kak Aisyah, kami punya ketua zon ada sekali di sini. Dia dengar tu. Ya. Okay. Latihan. Okey, macam kami banyak kaki tangan baru. Saya dah buat latihan kepada kaki tangan baru. Macam PPKA, ini salah satu promosi lah kan. Sebab perkongsian ilmu. Ini jawatankuasa promosi dah buat lah ni. Tahniah lah jawatankuasa promosi PPKA. Dan tim PPKA lah. Sebab salah satu perkongsian ni adalah salah satu untuk refresher course. Untuk boleh masuk dalam jawatankuasa promosi. Atau latihan lah. Jadi seterusnya, lepas ni kalau nak kemas, buatlah gotong royong. Tapi dah kemas saya rasa kan. Korang dah kemas dan cantik kan.
Actually kami tu office baru siapkan. So semangat untuk Oi, bereksa tu kembali okey, lah. okey. Tahniah. Jadi bolehlah InsyaAllah. buat macam gotong royong Esa, buat je poster gotong royong Esa, tapi waktu tu kita menyusun lah, mengemas semua kan. Tahniah. Jadi macam hari ni, selain daripada hari ni kami juga pernah buat kursus kesedaran. Refresher jugalah untuk PPP, Pusat Pengurusan Penyelidikan, pada April hari tu. Tengok online juga. Dan saya baru je buat audit dalam kepada Pusat Islam minggu lepas. Ada Puan Norisah tu di situ. Jadi dekat sini waktu saya buat audit dalam tu, saya terus siapa pemenang. Saya terus bagi tahu tu siapa pemenang. Jadi saya tak tahulah Pusat Islam dapat apa, siapa yang menang tu. Kena tanya ni Puan Norisah. Dia bagi apa dekat pemenang-pemenang. Tahniah lah yang memenangi tu. Diorang pertandingan diorang toy tandas, workstation terbaik, kreativiti, inovasi terbaik. Gitulah. Jadi saya datang cek, saya bagi markah, terus saya bagi laporan kepada Pusat Islam. Inilah pengiktirafan dari segi sijil. Jadi seronoklah diorang kan, kaki tangan semua. Ini salah satu saya rasa lah nak bagi motivasi kepada kaki tangan kita. Orang kerja terbaik atau bahagian terbaik. Kalau ada zon, buat zon terbaik. Atau kita bagi dia bintang. Ini ada berapa bintang. Kalau yang sangat bersih tu mungkin 5 bintang. Atau 3 bintang ni dah paling bagus di tempat korang. Okay. So jawatankuasa audit lah yang bantu benda ni supaya memotivasikan. Atau mungkin nak bagi semangat, bagi duit kan. Tengoklah mana-mana. Okay. Ini saya saja sharing ya. Persijilan Eksa kita, apa masuk cemerlang, apa masuk baik. Cemerlang tu markah kita 90 hingga 100. Dan kita akan dapat 80 hingga 89.9 adalah untuk baik. Bawah daripada 80 tu, dah tak disijilkan lah. Ini kita dapat cemerlang pada tahun 2017 hari tu. Dan hari tu kita dapat baik untuk yang 2019 hingga 2021. Jadi tahun ni 14 Disember ni dah habis kita punya sijil. So kami akan buat baliklah persijilan semula untuk tahun ni. Ini saya nak share. Staf UMS ni sangat kreatif sebenarnya. Jadi pembudayaan kreativiti dan inovasi tu banyak kami jumpa. Antaranya ni lah, please put your wet umbrella. Pergerakan pegawai tu, yang kita seragam tu dia tulis lagi WP berapa orang tu. Ini kreativiti lah. Ini di Taska UMS. Kotak makanan bijirin. Coco Crunch tu dijadikan tempat ruang dokumen pelajar PML. Cantik. Ini teacher-teacher lah ni yang buat di PML tu. Ini di PPST. Sangat hebat. Tong sampah dan tempat tisu. Diorang buat. Kan? Kreatif bah. Staff UMS ni. Dan di PPST juga ada food bank. Tapi saya rasa banyak CFPIB dah buat benda ni lah. Food bank untuk bantu mana-mana pelajar kita yang terkesan. Ini adalah tindakan penjimatan dan go green. Okey, di FKI sebab diorang terus sangat komputer, jadi diorang ada smart office. Kawalan lampu menggunakan ni lah handphone diorang. Tapi sekarang ni kan banyak jual kat Shopee kan, kita boleh juga tu. Di rumah kita kan semua macam ni juga kan. Di FKI diorang dah lama dah. Jadi tindakan diorang lah untuk penjimatan. Ini di FKSW, tak silap saya. Naik tangga tu dia dah tulis burn calories, no electricity. Jadi setiap kali naik tangga tu tahu berapa kalori kita ni lah yang terbuang. Okey, yang ini penggunaan alat pengesan pergerakan untuk mengaktifkan lampu secara automatik di bilik kuliah dan tutorial. Kalau tak silap saya di PPST juga ni. Yang kalau orang datang baru dia menyala, kalau keluar dia hilang. Okay. Jadi ini di antara komponen-komponen yang dicek apabila Eksa lah. Dia cek shielding, dia cek dinding, dia cek lantai. Dia cek juga lampu dan soket. Ini untuk PPKA yang nanti masuk bangunan baru. Dia akan cek ni. Ini keperluan umum. Dia orang akan cek ni, kita punya wayar.
Dan tahu kan yang laci kita kena ada alat tulis, dokumen dan peribadi. Okay, ruang kerja dia akan check. Komponen B. Store peralatan juga, auditor akan masuk. Bilik fail, dia akan minta cari fail dalam masa 20 saat. Dia tanya fail tu, orang yang dia minta cari tu ialah bukan penjaga fail. Orang yang bukan menjaga fail. Okay, ini bilik fail, dia akan check. Tempat umum, dia akan check semua ni, lobby, kaunter utama, ruang menunggu, bilik mesyuarat, pantry. Okay, ini di lobby utama. Ni kaunter utama juga, dia akan masuk. Ruang menunggu, sekiranya ada orang menunggu, auditor akan check. Bilik mesyuarat juga. Sekiranya yang komponen sini ialah orang selalu gunalah perpustakaan, sekiranya jabatan tersebut ada perpustakaan lah. Pantry, lift, tangga, tandas, surau, dan komponen paling penting ialah keselamatan persekitaran. Dia akan tengok pelan tindakan kecemasan, kabel kita, pendawaian, kita punya fire extinguisher dan laluan tangga. Okay, ada ekstra lah kalau ada sudut keselamatan sangat bagus. Kita ada pelan laluan kecemasan, pendawaian, dan fire extinguisher make sure jangan expired. Dan tangga jangan ada laluan kena ni lah, clear, jangan ada barang. Kunci, keselamatan kunci dia akan check. Dan komponen E adalah agensi mempunyai bangunan dan kawasan sendiri. Dan komponen E2 adalah agensi yang mempunyai bangunan yang berkongsi lah. Contohnya begini ya, OKU, kan parking kita berkongsi. Jadi markah tu sekalikan semua. Dan kita di UMS tidak mewajibkan reverse parking, tetapi menggalakkan. Kerana untuk mengalihkan kenderaan, sekiranya berlaku kecemasan yang memudahkan untuk mengalihkan kenderaan. Okay, ini antara komponen E1 dan E2 lah. Komponen F ialah khusus. Khusus ni macam kami di hospital, tempat lain tak ada. Macam kami ada klinik dan hospital. Kita ada bilik X-ray, makmal dan sebagainya. Dan di pusat Islam ada masjid. Sebab masjid dia ada tempat mandi jenazah, tempat wuduk, ruang azan, dia khas. Okay, ini komponen F. Contohnya macam HCP ada asrama. Pusat sukan ada padang, ada gimnasium. Itu dia akan masuk lah. Ini komponen F lah. Yang khusus. Yang fakulti tersebut dia je ada benda tu. Tempat lain tak ada. Okay, ini ialah contoh bilik kuliah, perbincangan, komponen F. Macam taska. Taska dia ada playground. Tempat lain tak ada kan. Dia khusus untuk PML saja yang ada. Pusat sukan je ada gimnasium yang gelanggang. Kecuali FPP tu dia special lah. Sebab dia adalah salah satu komponen dalam sukan, sains sukan kan. Tapi kalau ikut khusus, dia akan tengok gimnasium di pusat sukan. Okay, makmal sains. Okay, dan auditorium, bukan semua tempat ada auditorium. Kalau ada, dia akan check lah. Dewan. Dan itu sahaja yang saya nak share pada hari ini kepada semua. Tahniah diucapkan kepada PPKA atas perkongsian ilmu ni. Saya rasa perkongsian ni sangat baik sebab rata-rata mungkin sebab kita dah lama work from home. Jadi orang dah lupa. Orang pun dah tak buat eksa sekarang. Jadi mungkin kita nak start enjin balik lah kan pada hari ini. Terima kasih kepada Dr. Jun, Puan Zu, Puan Kashfi and the team lah kerana jemput saya. Kalau nak minta tolong apa-apa, beritahu je. Saya akan bantu. Dan tim saya pun ada untuk bantu. Kalau ada soalan apa-apa, boleh tanya. Ya, kalau ada soalan, mungkin boleh diajukan kepada Puan Izzah. Macam mungkin saya ada satu pertanyaan lah kan, berkenaan dengan komponen keselamatan dan kesihatan. Keselamatan lah kan. Sekarang ni mungkin sesuai dengan
situasi sekarang ni kan, Betul. penyediaan hand sanitizer apa semua tu, dia akan mungkin kita akan letakkan di satu ruang. Ya. Adakah itu termasuk dalam skop menjadi satu kemestian perkara yang Okey. yang perlu disediakan? Untuk Just untuk audit pasca pandemik punya komponen dan kriteria kami belum dapat daripada Mampu. Sekiranya nanti dapat, saya akan share sebab saya rasa komponen tu sekarang berubah. Sebab saya tak rasalah yang Mampu akan datang secara fizikal untuk check atau mungkin dia buat mungkin online dulu atau dia pilih-pilih ke, kami tak tahu. Dan nanti saya akan dapatkan maklumat daripada Mampu lah macam mana kriteria terkini. Dan saya rasa mungkinlah saya rasa memang tu diorang akan masukkan mungkin disediakan pintu masuk tu cek suhu dengan buku kalau manual dan QR code MySejahtera kan. Saya rasa itu adalah komponen lah. Tetapi saya belum dapat lagi. Saya belum dapat lagi maklumat kriteria tu daripada Mampu. Nanti saya dapat saya akan share lah kepada semua, kepada Puan Kashfi dan semualah di UMS. Okay, thank Saya you. rasa ia akan ada tu saya rasa. Kawan-kawan yang lain, kalau kita tengok partisipan ada 84 orang ni sekarang. Mungkin boleh on mic siapa-siapa yang mau bertanya? Ya. Assalamualaikum bos, Asrafuddin sini. Assalam. Ashraf. Ya, Ashraf. Ya, saya budak baru belajar ni. Mana dah. Mau sikit tanggungjawab setiap ejek. Baru bos. Kalau tanggungjawab antara EJK dengan urus setia lah. Sebab setiap jabatan tu dia ada urus setia yang mengendalikan setiap jabatan kuasa tu lah. Jadi kita mau tahulah setiap tanggungjawab tu. Sebab kadang-kadang saya tengoklah dalam urus setia tu yang lebih semangat ni urus setia berbanding jabatan kuasa tu. Jadi itu yang kita mau, macam mana kita mau dalam satu tim lah. Orang kata kita tidak mau point view kepada setiap jawatan kuasa, urus setia ini tidak buat ni, tidak awareness apa semua kan. Jadi kita mau dalam satu tim tu is together. Jadi macam mana kita mau kebersamaan tu dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab tu. Bukan hanya orang melihat pada ini tanggungjawab urus setia ni, sepatutnya dia punya tanggungjawab lah KPI dia. Jadi kita macam mana kita mau membentuk teamwork yang sama-sama bekerja sama. Terima kasih. Terima kasih atas soalan Cik Ashraf. Okay, soalan yang baik. Cik Ashraf, setiap jawatan kuasa yang diwujudkan, setiap orang tu dia punya peranan dan tanggungjawab masing-masing. Memang ada. Cuma setiausaha dan urus setia ni adalah orang yang mungkin menggerakkan. Dia kena push factor sikit kepada rakan-rakan dia yang lain. Sebenarnya kita memang dalam untuk menyelesaikan apa-apa tugas, semua memang kita kena bekerjasama. Memang kena bekerjasama. Macam mana nak jadikan benda tu bekerjasama? Betul. Peranan berat adalah setiausaha. Urus setia tu lah. Dia kena jadi push factor kepada kawan-kawan dia yang lain lah. Dia kena keep remind. Kawan-kawan JK ni, siapa ketua audit, siapa ketua promosi, siapa ketua latihan. Jadi urus setia ni cuba cakap, belum lagi kita buat ni promosi lagi ni. Kau keluarkanlah satu poster bulan ni, satu konon. Kita belum ada audit lah. Jemputlah siapa-siapa jadi auditor. Urus setia, main peranan, remind kawan-kawan, tetapi dari segi ketua, maksud saya ketua jabatan dan penaung dan penasihat bagi jawatan kuasa tu kena bagi sokongan lah juga kepada kaki tangan ni untuk menjalankan aktiviti tu. Sebab kadang-kadang kalau kita je yang bersemangat, orang lain tak bersemangat pun kita akan down juga kan. Jadi
sama-sama bantu dan ketua jabatan pun main peranan untuk bagi semangat, bagi dorongan, motivasi kepada kaki tangan dia dan supportlah sama-sama. InsyaAllah okey tu Ashraf. Kau punya team di kawan-kawan kau semua rajin-rajin tu. Boleh tu buat. Ya, Ah, tempat saya ni okey ni bos. Cuma sekadar mau okey. bertanya. Cuma Saya tahu tu. sekadar mau bertanya sebab kita kebanyakan di kalangan rakan-rakan lain mungkin jadi urus setia sebagai Eksa ni. Dia macam Betul. nampak saya tengok pemberat dia tu hanya kepada urus setia. Jawatan kuasa tu apabila hanya dimaklumkan baru bergerak begitu. Jadi saya rasa macam kita self belonging tu belum ada dalam diri kita, Pak. Jadi saya rasa tidak perlu apa orang kata, kalau boleh kan masing-masing sama-sama boleh bekerja sama lah orang kata kan. Jadi kadang-kadang urus setia ada tugas lain dan jawatan kuasa yang lain boleh bantu dia untuk mengingatkan juga urus setia. Itu sajalah sebenarnya, itu yang saya mau dapatkan pengkhususan setiap jawatan kuasa itu sebenarnya. Terima kasih. Boleh. Nanti saya boleh share. Ashraf, saya boleh share apa tugas urus setia, apa tugas jawatan kuasa promosi, apa tugas jawatan kuasa latihan, apa tugas jawatan kuasa audit. Nanti saya share dengan Ashraf. Thank you, Bos. Okey. Itu Ashraf tu. Tapi personally kalau saya tengok macam Eksa ni dia bukan sekadar benda sesuatu perkara yang tertulis di atas kertas saja. Dia memang perlu pelaksanaan. Dia orang cakap belum cuba belum tahu kan. So kita kena cuba baru kita ada experience tu. So dia akan menyeronokkan lah kan. Kita baru nampak dia punya faedah. Saya rasa. Betul. Sama ada soalan lagi tu di chat. Dan cakap share untuk semua. Oh, boleh. share. Ya. Boleh. Nanti saya share untuk semua. Boleh. Bos, satu lagi soalan daripada saya BPG, sorry. Boleh. Silakan Ashraf. Okey. Kalau yang melibatkan audit, kita selalu ada misunderstanding macam tidak faham di antara kaedah keselamatan, audit keselamatan kan, audit keselamatan dengan audit Eksa ni. Contoh dari segi macam mana saya dulu pernah lah, saya ingat dulu kena audit rumah kunci tu kan. Rumah kunci kalau Eksa di label, tapi kalau keselamatan dia kata jangan label. Maksudnya hanya orang yang mau kunci itu tahu. Maksudnya dia tidak memudahkan orang lain untuk akses. Macam filing macam tu juga, tidak memudahkan orang lain akses dengan cepat. Tapi hanya kerana file saja yang mudah untuk akses. Kalau itu dari keselamatan lah, kalau yang saya ingatkan. Sorry, terima kasih. Betul. Sebenarnya dari segi keselamatan kunci ni, Eksa pun tak boleh label. Saya rasa ada miscommunication tu. Keselamatan, kalau dari segi audit keselamatan tak boleh label. Eksa pun tak boleh label. Tetapi Eksa boleh label nombor. Nombor saja. Sebab setiap kunci tu kita tak boleh label dia bilik Puan Kashfi, bilik Dr. Jun. Sebab nanti orang nak mencuri, ada benda sulit dalam tu. Oh, ni bilik Dr. Jun, ini bilik Puan Kashfi, ni bilik Puan Zuraini. Terus masuk kan. Itulah maksudnya both keselamatan dan Eksa dua-dua tak boleh label. Cuma Eksa dia suruh label nombor. Nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi tak ada orang tahu itu nombor bilik siapa kan. Baru kita refer ada satu buku tu buku untuk keselamatan kunci itulah. Buka buku tu baru kita nampak. Oh, nombor 1 siapa punya bilik, nombor 2 siapa punya bilik, nombor 3 siapa punya bilik. Saya rasa mungkin ada miscommunication waktu mula-mula Ashraf kena dululah. Jadi sebenarnya apa-apa pun audit, apa-apa refer, maksudnya keselamatan dengan Eksa sepatutnya merge, sama. Sepatutnya benda tu sama. Tak ada masalah. Sebab masing-masing apa-apa pun kita berbalik kepada objektif untuk keselamatan. Jadi Ashraf, terima kasih. Nanti saya bawa benda ni kepada induk. Betul. Saya rasa kenapa berlaku begitu sebab juru audit. Juru audit kan berubah-ubah
mungkin ada yang tak sampai ke ilmu tu, tak faham lagi ke, jadi yang mengaudit tu pun mungkin baru. Jadi kami akan, terima kasih atas teguran, kami akan tambah baik dan saya akan bawa benda ni ke induk lah supaya jangan berlaku lagi yang ke apa tu, lain kan, lain cara tu. Sepatutnya sama, seiring tu sepatutnya keselamatan dan Iksa. Thank you Ashraf. Nanti saya ambil maklum pasal benda tu lah supaya benda ni tak berlaku lagi. Sepatutnya seiring betul kan? Thank you bos, thank you bos. Okay. Pengalaman saya tu bos, terima kasih. Ya betul. Okay, thank you. Pak Iza, Assalamualaikum. Ya. Salam. Pak Iza mau tanya saja, sebab sekarang ni kebanyakan audit dibuat secara remote kan, secara orang bilang online. Betul. Adakah kebarangkalian Iksa pun akan dibuat seperti itu juga? Mohon pandangan Puan Iza lah. Okay, tadi saya ada beritahu Puan Norisa, saya belum dapat maklum balas daripada Mampu macam mana audit pasca pandemik. Tapi saya rasa mungkin diorang akan, ni sepandai pandangan saya lah, mungkin diorang akan mula-mula secara online, lepas tu mungkin dia akan pilih saja beberapa zon ke mungkin dia pergi fizikal. Saya rasa itulah mungkin yang Mampu akan buat. Tapi saya belum dapat maklumat yang tepat daripada Mampu macam mana cara diorang akan mengaudit Iksa selepas ni. Nanti saya akan maklumkan kepada semua apa maklum balas daripada Mampu lah untuk audit pasca pandemik. Thank you atas soalan yang baik. Nanti saya akan tanyakan dengan, kami dah minta tu tapi belum lagi Mampu reply dengan kami sebab kan kami dah minta untuk persijilan semula kan. Belum lagi Mampu reply tu macam mana cara remote ke, tapi saya rasa lah kalau kuat berat saya menyatakan diorang akan bayar remote, lepas tu kita kena hantar dokumen, tapi mungkin diorang akan fizikal, tak semua rasanya sebab dalam keadaan COVID sekarang kan, kita jaga kita lah saya rasa. Itu je saya boleh jawab Puan Norisa. Terima kasih Pak Iza. Okey, nanti saya akan maklumkan kalau dapat maklumat ya dari pihak Mampu Sabah. Ada apa-apa soalan lagi? Siapa belum vaksin? Pukul 4 saya tutup kedai sini. Kena jarum bos. Oish. Macam gigit semut je tu. Ada lagi yang mau bertanya soalan? Mungkin kalau tiada mungkin boleh berhubung dari semasa ke semasa lah kan, Puan Iza? Ya. Kontak je. Ya je. So nanti kalau sudah ada maklum balas dari pihak Mampu tu mungkin memang jawatankuasa induk akan sharekan kepada semua JAFPIP dan bolehlah share juga apa strategi-strategi yang perlu dilaksanakan kan? Betul. Nanti kami Sebab share. tahu je lah lepas pasca pasca COVID ni nanti semua pun macam bila masuk office balik, so dia macam suasana dia tu, keadaan dia tu mungkin sangatlah berbeza. Boleh nanti. Kan? Kami akan maklumkan juga tu untuk semua. Untuk semua tu kami akan maklumkannya. Pasti tu. Alright. Dia punya komponen macam mana, dah bertukar ke tak, strategi untuk kita menerima audit tu kan. InsyaAllah, boleh. Okay, untuk semua partisipan saya sudah sharekan link untuk kehadiran. So bolehlah mengisi untuk kita berikan mata IDP dan sijil nantilah. E-cert. Saya rasa kalau tidak ada apa-apa soalan lagi, terima kasih banyak kepada Puan Iza atas perkongsian berkenaan dengan pelaksanaan Iksa di UMS tadi. Mungkin pada mana-mana rakan-rakan JAFPIP yang lain yang ada persoalan, kemusykilan mungkin boleh diajukanlah kan kepada Jawatankuasa Induk. So nampaknya kami PPKA dan semua JAFPIP yang lain pun kena bersedia untuk menggerakkan semula lah kan, ataupun
kena ada gerak kerja yang sikit-sikit lah orang kata. Sementara menjelang audit yang akan datang ni. InsyaAllah. Terima kasih. Puan Zu pun dah cakap terima kasih kepada semua rakan-rakan yang hadir ya, yang support PPKA Talk Series. InsyaAllah PPKA akan buat lagi talk series yang lain lah kan. Saya rasa kebanyakan JAFIP pun ada sudah yang menganjurkan sesi perkongsian ilmu yang berbagai tajuk. Saya rasa yang dikongsikan kepada semua JAFIP juga lah kan, yang terbuka. So nanti kita akan share. Okay, terima kasih. Thank you, bos. Thank you Ashraf. Thank you kepada yang bertanya soalan juga. Okay, so Puan Iza kalau mungkin ada boleh buat sikit kesimpulan untuk sesi petang ni. Okay, terima kasih. Sebelum saya mengakhiri perkongsian ilmu pada hari ini, saya bukan juga orang yang banyak ilmu, tetapi kita sama-sama belajar dan kita sama-sama tambah ilmu kita. Kalau ada apa-apa yang salah atau kekurangan, semuanya dari saya, yang baik semua daripada Allah. Terima kasih kepada PPKA yang menjemput saya, Dr. Junainah, Puan Zuraini, Ketua Pentadbiran, Puan Kashfi dan tim, Kak Aisyah kan di PPKA dan kawan-kawan semua. Terima kasih yang hadir pada petang ni. Sama-sama kita menjalankan aktiviti ekstra ni, jangan paksa diri, kita buat sebagai macam satu ibadah juga, sebab kita bekerja sambil beribadah. Kita buat dengan jangan rasa terseksa dengan ekstra ni. Jadikan dia sebagai budaya lah. Sebelum balik 5 minit kita kemas tempat kita, workstation kita, okey lah. Maksudnya benda tu sedikit tapi berterusan. Itu sahaja. Terima kasih semua. Thank you yang dengar petang ni. Okay, terima kasih Puan Iza. Terima kasih semua. InsyaAllah kita akan sama-sama lah kan jayakan pelaksanaan EXA ni untuk manfaat dan faedah jabatan kita juga kan, untuk diri kita dan jabatan kita jugalah. So mungkin kita boleh buka untuk bergambar. Gambar. Mungkin Puan Iza boleh stop ni dulu lah kan, presenting. Stop dulu, stop sharing. Minta semua partisipan buka kamera. Pada yang boleh buka kamera, mari kita bergambar dulu Puan Zu di office. Hai Iza, hai Kashfi. Hai, Norish di mana? Ustazah Norish. Office Kak. Di office. Wah, orang kal pun ada, Mas Adi. Thank you, Mas Adi. Ada Mas Adi juga. Dan welcome. Ada Puan Akila. Welcome. Mana Ashraf ni? Bukalah kamera. Yang ada Puan Yati. Kak Yat. Kak Yat, thank you. April. Siapa ni? Lagi. Jom buka kamera. Azlan. Nita, Carol, Erna, Erne. Mana Kak Isha? Ada lagi? Kak. Sambil buka. Ada ke yang di chat? Oh. Dan di rumah ke Tulan? Erna, Kak Aisyah, Nita. Oh, guna desktop ya. Di office kan dah. Erna. Oh, ini ada. Alright. Macam membuka lagi, buka lagi. Macam belum penuh skrin saya ni. Alright, ada. Okay. Ya, ready ya? 1, 2. Saya kira lah. 1, buka jap kamera ya. 1, 2. Ya. Oops. Sudah. 4.
7, 8, dan 10. Okey. Terima kasih semua. Terima kasih semua rakan-rakan Jafir. Terima kasih atas kerjasama sebab join PPKA Talk Series yang ke-6 pada kali ini. Stay safe semua, tidak kira lah WFO kah, WFH kah, di mana saja anda berada, stay safe. Dan macam yang Puan Iza kata, ada masa lagi ni sampai jam 4 dia buka siapa yang belum vaksin. Saya tolong promo lah. Ya. Sila 20 minit lagi tu, sempat lagi tu lari PPPV. Lagi Betul. 20 minit. Sempat lagi. Boleh PM lah kan? PM Puan Iza. Ya, Kami boleh, minta boleh. maaf, kami PPKA selaku urus setia minta maaf kalau ada terkurang, tersalah cakap ke apakah kan. InsyaAllah nanti kita buat sharing lagi, kita jumpa lagi di sesi yang akan datang lah. Okay, terima kasih semua. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bye. Terima kasih Iza, jumpa lagi. Thank you, Thank Iza. you, Thank Wanzo. you. Assalamualaikum semua. Thank you. Terima kasih Terima kasih. rakan-rakan. Thank you, Iza. Thank you, Salam. PPKA. Thank you, Good job. PPKA. Thank you, Good job. Puan Neti.